Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Rafizi Ramli. Sebut je Rafizi Ramli, pertama orang pasti ingat pendedahan. Kedua, orang pasti ingat Najib Razak. Sebut je Rafizi Ramli. Ketiga, yang orang mungkin ingat ialah yang ini mungkin ingatlah. Yang mungkin ingat ialah Azmin Ali. Tuan-tuan dan puan-puan, Rafizi Ramli pernah beri kenyataan berkenaan dengan kemah besar. Kemah besar iaitu di mana disebut sebagai kerjasama politik dengan mereka yang bukan daripada Pakatan Harapan, mungkin boleh bekerjasama dalam politik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, baguskah kemah besar ni? Okey, so pertama, baguskah kemah besar tu? Kedua, apa kelebihan yang ada pada Rafizi sehingga memang tak boleh dinafikan lah, ramai yang takut dengan Rafizi, ramai yang tak boleh lawan Rafizi. Mungkin pasal kelebihan yang ada pada Rafizi ialah dia sangat-sangat bijak. Boleh kata genius ke apa orang ni? Bagaimana dia boleh ingat semua nombor, dia boleh ingat semua tarikh, dia boleh ingat semua fakta, dan dia boleh ingat semua benda. Sebab mungkinkah dia ni kerana dia seorang auditor. Jadi kerana dia seorang auditor, memang seorang auditor ni memang detail. Kalau diberi persamaan, auditor is detail. Jadi mungkin begitu. Jadi Rafizi Ramli ni seorang yang amat detail, sehingga ada satu artikel yang baru dikeluarkan juga di syahbudin.com.net. syahbudin.com.net, dia bagi tajuk lupakan kemah besar, manfaatkan kelebihan Rafizi untuk menang. Dan artikel sebelum itu dalam syahbudin.com.net juga ditulis juga di dalam itu ialah kenapa nak kemah besar. Kalau betul-betul nak bekerjasama, masuk sajalah Pakatan Harapan, dia kata. Kenapa nak cipta kemah besar lagi? Betul jugalah, ada poin di sana, poinnya sangat betul. Kenapa perlu nak buka kemah besar? Alang-alang masuk Pakatan Harapan lah. Kalau dah masuk Pakatan Harapan, dah lagi best kan? Jadi dalam satu pakatan. Jadi kalau ada apa-apa hal undang-undang pun memang dah dalam pakatan. Jangan pula nanti kerana kemah besar belum lagi didaftarkan, nanti ada masalah pula nanti selepas PRU 15. Okey, jadi tajuk yang kita nak kupas ni adalah lupakan kemah besar, manfaatkan kelebihan Rafizi untuk menang PRU 15. Jadi soalan yang besar ialah, benarkah dengan kelebihan Rafizi, Pakatan Harapan terutamanya secara spesifik PKR dan Anwar Ibrahim akan mendapat kelebihan daripada kembalinya Rafizi Ramli? Tapi tuan-tuan dan puan-puan, harus diingat bahawa Rafizi Ramli sekarang ini masih baru menjadi calon untuk timbalan presiden. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia kalah sebagai timbalan presiden, dia nak buat apa pula? Jadi betulkah Rafizi boleh membantu Pakatan Harapan atau PKR secara spesifik untuk menang di dalam PRU 15? Okey, kalau pendapat saya memang boleh kot. Sebab salah satu daripada punca kemenangan Pakatan Harapan dulu kerana Rafizi Ramli punya info-info, Rafizi Ramli punya maklumat-maklumat yang penting-penting yang membuatkan rakyat mahu ada transformasi dalam politik negara Malaysia. Malangnya Pakatan Harapan hanya mampu bertahan selama 22 bulan. Selepas 22 bulan tumbang Pakatan Harapan, naik pula
Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kemudian selepas itu tumbang lagi Perikatan Nasional. Muncul semula Barisan Nasional yang diterajui oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada pendapat saya, Rafizi memang ada credibility, memang ada karisma, memang ada aura untuk menarik pengundi-pengundi atas pagar, kan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita tahu dalam PRN Melaka dan Johor terutamanya, pengundi-pengundi atas pagar ramai tak turun mengundi. Mungkin kerana keadaan COVID, pandemik waktu itu, jadi orang tak berani nak turun mengundi. Jadi sekarang sudah habis, selesai era pandemik, sekarang masuk fasa beralih kepada fasa endemik. Jadi kalau Rafizi Ramli mampu untuk menarik perhatian, mampu untuk menarik minat pengundi-pengundi ini untuk datang mengundi dan mengundi Pakatan Harapan PKR, memang PKR dan Pakatan Harapan boleh menang. Okey, boleh menang. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat sejalan nanti, betulkah aura daripada Rafizi ini mampu untuk mengubah sekali lagi perjalanan politik negara Malaysia. Okey, mampukah? Ataupun hanya mungkin saja, mungkin terlebih-lebih kasih up Jack Rafizi. Jangan pula salah strategi, nanti terjek habis Rafizi, Anwar pula tinggalan, kan? Okey, tapi saya fikir ada kebenaran juga daripada artikel-artikel yang saya baca. Gandingan di antara Anwar Ibrahim dan Rafizi memang sangat serasi, sehingga sekarang Rafizi dah buat magic dia, sehingga Najib Razak terpaksa berdebat dengan Anwar Ibrahim kerana Najib Razak mencabar Anwar Ibrahim pula. Jadi Rafizi tak jadi nak berdebat dengan Najib Razak, tapi yang berdebat Anwar Ibrahim. Pelik jugalah. Sebab yang mencabar lain, yang tercabar lain, yang berdebat lain lagi. Okey, so kita berdoalah semoga debat diorang ini akan menjadi debat yang penuh dengan ilmu, penuh dengan info untuk menambah keyakinan rakyat. Okey, so denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye Malaysia. Selamat berpuasa. Selamat bakal menyambut bulan Ramadan. Kita jumpa lagi. Bye bye.